Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 21 Oktober bersama saya Al-Muhsin Muhammad Noor dan jurubahasa isyarat Ahmad Hafiz Azamuddin. Berikut tajuk utama malam ini. Bantuan kemanusiaan mula masuki Gaza. Juga Israel ancam serang Hospital Al-Quds. Setelah lebih 2 minggu penduduk Gaza disekat daripada semua keperluan asas oleh Israel, akhirnya bantuan kemanusiaan pertama mula memasuki semenanjung itu. Ia selepas Mesir membuka sepadan Rafah bagi memberi laluan kepada 20 buah truk memasuki zon perang itu hari ini. Satu-satunya laluan masuk ke Gaza yang tidak dikawal Israel itu dibuka kira-kira jam 10 pagi waktu tempatan. Konvoi kemanusiaan itu membawa ubat-ubatan, peralatan hospital dan makanan. Persatuan Bulan Sabit Merah Mesir bertanggungjawab menghantar bantuan kemanusiaan yang diperoleh daripada beberapa agensi di bawah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Trak-trak berkenaan sudah beberapa hari berada di sempadan Mesir bagi menantikan lampu hijau daripada pihak berkuasa. Dalam pada itu, Ketua Misi Kemanusiaan PBB, Martin Griffith, menegaskan adalah amat penting untuk memastikan konvoi kemanusiaan ini bukan yang terakhir. Ini kerana menurut beliau, kemasukan bantuan kemanusiaan yang berterusan ibarat hidup atau mati kepada penduduk Gaza, seperti mana yang diberitahu Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres baru-baru ini. Dalam pada itu, Hamas membebaskan 2 tebusan warga Amerika Syarikat hari ini. Menurut kenyataan kumpulan pejuang itu, persetujuan pembebasan berkenaan hasil kerjasama Mesir dan Qatar. 2 rakyat Amerika itu ialah Judith Ty Ranan dan anak perempuannya Natalie Shoshana Ranan. Kedua-dua mereka dilaporkan kembali ke Israel semalam. Brigade Izzardin Al-Qassam dalam satu kenyataan berkata tebusan itu dibebaskan atas sebab kemanusiaan dan sebagai tindak balas kepada usaha pengantaraan Qatar dan Mesir. Judith, 59 tahun dan Natalie, 17 tahun dilaporkan sedang bercuti ke negara haram itu ketika ditahan sebagai tebusan dalam operasi Taufan Al-Aqsa pada 7 Oktober lalu. Selagi kami hidup, kami tidak akan tinggalkan tanah Palestin. Itu tekad seorang bapa yang baru sahaja kehilangan anaknya dalam serangan udara Israel ke atas bangunan kediaman di Rafah, selatan Gaza. Kejadian berlaku ketika penduduk sedang tidur sebelum mereka dikejutkan dengan letupan kuat. صابرين واحنا على هذا الارض باذن الله باذن الله صابرين ولسه في عندنا ابناء صابرين وحنقدم شهداء باذن الله مش حنتحرك من هذه الارض. Serangan di Rafah sahaja meragut sekurang-kurangnya 14 nyawa dan selepas letupan, penduduk giat mencari mangsa terselamat di bawah runtuhan. Bagi mangsa perang, mereka bukan sahaja kehilangan insan tersayang, tetapi kediaman malah sumber pendapatan. والله احنا نايمين يا غافل لك الله ما سمعنا الا هالضربه. لهنا نجري لقينا العماره كلها واقعه وانا عندي ورشه تحت. يعني مليانه عده وعندي سياره كمان راحت جوا في الورشه كنا بنشتغل فيها. Sementara itu, 34 lagi rakyat Palestin dilapor terbunuh di Bandar Jabalia yang terletak di utara semenanjung Gaza, termasuk wanita dan kanak-kanak. Serangan turut menyasarkan tengah Gaza iaitu di Deir el-Balah dan kamp pelarian Al-Burij sehingga menyebabkan 7 lagi maut. Setakat ini, angka maut meningkat kepada 4,200 orang dengan 70% daripadanya adalah wanita dan kanak-kanak. Dalam pada itu, rejim Israel mengancam untuk mengebom sebuah lagi hospital di Gaza. Persatuan Bulan Sabit Merah Palestin PRCS dalam laman X-nya memberitahu petugas Hospital Al-Quds telah menerima arahan evakuasi oleh tentera Zionis. Menurut PRCS, adalah mustahil untuk mengosongkan hospital yang menempatkan lebih 500 pesakit dan menjadi tempat perlindungan lebih 14,000 orang awam Palestin itu. Justru pertubuhan itu menggesa komuniti antarabangsa bertindak segera agar tragedi di Al-Ahli Hospital tidak berulang. Menurut Kementerian Kesihatan Palestin,
Setakat ini, angka korban di Gaza meningkat kepada 4,385 nyawa. Lebih 1,700 daripadanya kanak-kanak. Malaysia bukan ingin menjadi jaguh dalam memperjuangkan isu kemanusiaan di Palestin. Sebaliknya, ia satu tanggungjawab berat yang perlu dipikul. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata peranan itu amat penting memandangkan senario penindasan yang berlaku di Palestin telah berlaku sejak sekian lama hingga menjangkau 7 dekad. Bukan kita nak jadi jaguh atau kita tak peranan. Banyak masalah dalam negara pun Malaysia belum selesai. Jadi orang kata mengapa kita sibuk soal lain, tapi ini tanggungjawab kita. Untuk menyuarakan, untuk menyatakan bahawa kita bersama. Ini peranan dimainkan oleh negara-negara Arab yang menjadi jiran. Sebab itu saya ambil waktu menemui sebanyak mungkin tokoh-tokoh daripada GCC tadi untuk menyatakan penghargaan dan minta tindakan terus, dan kami memberi sokongan apa sahaja yang perlu kita lakukan untuk mendorong mereka berbuat sesuatu yang lebih baik untuk menyelamatkan rakyat yang sekarang terdera dalam satu sistem penjara yang kejam di Gaza. Demikian dinyatakannya dalam ucapan pada Majlis Ramah Mesra bersama diaspora Malaysia di Arab Saudi di Riyadh malam semalam waktu tempatan. Jelas Datuk Seri Anwar lagi pada sidang kemuncak ASEAN Majlis Kerjasama Negara Teluk GCC yang dihadirinya semalam, ada pendirian jelas blok-blok berkenaan berhubung konflik di Asia Barat itu. Tegas Perdana Menteri ia menjurus soal kemanusiaan dan prinsip keadilan yang perlu ditegakkan kerana krisis yang berlaku membabitkan isu rampasan hak rakyat, tanah dan harta. Malah maruah rakyat Palestin juga dirampas. Tambahnya lagi, bagi meneruskan usaha dan berbincang mengenai kezaliman Zionis ke atas Palestin, beliau akan ke Istanbul, Turkiye untuk bertemu Presiden Recep Tayyip Erdogan. Disusuli kunjungannya ke Mesir untuk bertemu Presiden Abdel Fattah al-Sisi untuk membincangkan pembukaan laluan di sempadan Rafah bagi memudahkan penyaluran bantuan makanan, minuman dan perubatan kepada Palestin. Laporan Ardi Herman Marzi bersama jurukamera Nur Nazirul Hafiz Japridin, Riyadh, Arab Saudi. Berita Al-Hijrah. Sementara itu, rakyat Malaysia yang menetap di Arab Saudi menyambut baik usaha Malaysia dalam berbuat sehabis baik demi mencari penyelesaian terhadap konflik kemanusiaan di Gaza. Kita sebagai rakyat Malaysia di Saudi Arabia memang bersyukur dengan ketegasan Perdana Menteri dan usaha beliau untuk berbincang dengan negara-negara seperti Turki dengan Mesir untuk membawa isu Palestin dan penyelesaian demi keselamatan rakyat Palestin di Gaza dan di seluruh negara Palestin termasuk West Bank sendiri. Sangat kecewa, sedih dengan apa yang berlaku di Gaza pada saudara-saudara kita. Saya harap dengan apa yang dilakukan oleh PMX akan dapat memberi satu kebaikan lah kan, satu benda anjakan yang lebih baik lah insya-Allah. Kita juga harap negara-negara yang Islam yang lain yang seagama dengan kita dan juga yang menyokong pandangan kita tentang dari segi peri kemanusiaan itu juga akan turut memberi sokongan yang padu terhadap usaha-usaha Malaysia. Jadual padat Datuk Seri Anwar di Riyadh juga menyaksikan beliau berkesempatan mengadakan pertemuan dengan Setiausaha Agung Liga Muslim Sedunia, Sheikh Dr. Muhammad Abdul Karim Al-Isa. Perbincangan turut memuatkan perihal konflik Palestin. Pertemuan berlangsung di pejabat Liga berkenaan di Rabitah Alam Islami di Riyadh. Turut serta Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dan pegawai tinggi kerajaan lain. Perbincangan tertutup mereka menyentuh serangan terhadap Palestin dan kesepakatan yang harus diambil pimpinan negara-negara Islam dan rangkaian ulama sedunia. Turut dibincangkan perkara membabitkan dakwah dan pendidikan Islam bersempena muzakarah ulama antarabangsa yang akan dianjurkan di Malaysia tidak lama lagi.
Dalam sidang kemuncak keamanan antarabangsa yang diadakan di Mesir, Presiden negara itu Abdel Fattah As-Sisi mengulangi pendiriannya untuk menolak langkah pemindahan paksa rakyat Palestin ke Sinai. وقد أكدت مصر وتجدد التجديد على الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء، إذ أن ذلك ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية وإنهاء لحلم الدولة الفلسطينية المستقلة وإهدارا لكفاح الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية. Sempadan antara Semenanjung Sinai, Mesir dan Semenanjung Gaza adalah satu-satunya kawasan wilayah Palestin yang tidak dikawal Israel. Tambah Abdel Fattah, tindakan itu juga akan mendedahkan Semenanjung Sinai sebagai pangkalan untuk serangan terhadap Israel. Elak semua terkorban, ahli keluarga dipisahkan. Bisa tak jalan? Stok banyak lagi ni. Macam mana nak buat ni? Cuba masuk bincang niaga. Ikan segini mahal. Kami usahawan-usahawan kecil mana ada bajet besar macam tu. Awak tak cuba lagi dah cakap mahal? Selama ni kami buat bincang niaga mesti tak datang kan? Kini, bincang niaga kembali lagi. Jenama TV kami setanding di pasaran. Nampak ni? Ini dan ini. Kami mahukan yang terbaik untuk anda. Kami bantu, kami bina. Hello. Ha? Nak daftar? Ui, baru je kan tadi dah nak daftar. Mesti tak berapa lagi. Bantu Pesakit Sihat adalah projek Yayasan Ikhlas di bawah kluster kesihatan dan kita menawarkan khidmat bakti, memberikan perkhidmatan bantuan susulan kepada mana-mana rakyat Malaysia yang memerlukan. Kita memerlukan kutipan untuk memberikan bantuan kepada kira-kira 300 orang yang memerlukan. Kita sama-sama peduli dan prihatin terhadap apa yang berlaku di kalangan rakyat Malaysia yang memerlukan. Alhamdulillah bertemu lagi. Penduduk Gaza ketika ini terpaksa memisahkan ahli keluarga masing-masing bagi memastikan ada dalam kalangan mereka yang terselamat jika kediaman menjadi sasaran tentera Zionis. Mendedahkan perkara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Al-Quds Malaysia, Dr. Sharif Amin Abu Shamalla berkata, ahli keluarga ditempatkan di rumah yang berbeza bersama penduduk lain. Because Gaza is the limitation of land, people live together in towers or buildings, multi-stories buildings, and multi-stories building may contain 10 families. And because the families now are very afraid to lose all of the members of the families, they start to distribute themselves again with others, to relatives and friends. So you can find in the same number 100, 150 members in the same house, but not relatives, because people want to save themselves. Because if Israel hit a place, some members of the family would be safe. Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis penerangan keadaan Gaza, Palestin di Masjid Sultan Idris Shah II di Ipoh. Menurut Dr. Sharif Amin, ramai penduduk Gaza yang kehilangan kediaman mereka dan terpaksa berkongsi tempat berlindung. Lebih menyayat hati katanya, ramai dalam kalangan saudara mara tidak dapat menguruskan dan menghadiri majlis pengemumian ahli keluarga kerana kebanyakan mereka hanya tinggal berseorangan. Beliau berkata kebanyakan mereka hanya melihat pengemumian melalui rakaman video kerana mereka sudah tidak ada sesiapa. Now people bury their relatives and their beloved alone, and I watched some videos came from Gaza. A guy who take his father body in his own car and going to bury him alone, and we watched video how they dig
a mass grave for around 100 bodies, and we saw a mother carrying her beloved son body with coffin and looking for someone to take care. And I watched a very, very heart-touchable videos that reflect the crisis and how the situation is very dangerous and difficult. Tambah Dr. Sharif Amin, beliau sendiri masih tidak dapat berhubung dengan beberapa ahli keluarganya, tetapi mendapat berita daripada orang lain bahawa mereka masih selamat. Katanya tragedi yang berlaku di Gaza ketika ini adalah pembunuhan beramai-ramai orang yang tidak bersalah. Justru tegas beliau, penjenayah yang terlibat harus diheret ke muka pengadilan dan beliau berharap Malaysia mengetahui inisiatif untuk membawa Israel ke Mahkamah Jenayah Perang. Majlis Pertubuhan Perundingan Islam Malaysia MAPIM menggesa rakyat menyumbang dalam tabung misi kemanusiaan bagi membantu rakyat Palestin. Presiden MAPIM Muhammad Azmi Abdul Hamid berkata sumbangan yang diberi akan disalurkan kepada pembekal di Gaza untuk pengedaran bantuan segi makanan, ubat-ubatan dan keperluan rakyat Palestin. Saya sasaran untuk Perak ni 2 juta. Selangor sekitar 10 juta. Jadi sasaran Perak ni saya rasa boleh dicapai kalau ada koordinasi yang baik, dan saya kira kalau ada semacam segenap daripada atasan, daripada pejabat NB, daripada Majlis Agama merestukan kita ni, bagi MAPIM bukan untuk mengatakan bahawa salur kepada MAPIM yang buat. Yang pentingnya diorang kumpul dan putuskan nak salur ke mana terpulang. Yang pentingnya cepat, jangan lambat, jangan bertangguh-tangguh. Menurut Muhammad Azmi, pihaknya bersama Yayasan Al-Quds Malaysia sedang menggerakkan misi bantuan ke Gaza, Palestin. Katanya bantuan berupa penghantaran makanan melibatkan 5,000 keluarga sedang diusahakan menggunakan bantuan pembekal yang ada di Gaza. Jelasnya, selain itu, kutipan sumbangan juga sedang dibuat bagi membantu pasukan penyelamat untuk membeli peralatan yang diperlukan. Muhammad Azmi berkata sasaran kutipan dianggarkan sebanyak RM2 juta bagi bantuan makanan kepada keluarga, manakala RM250,000 bagi membeli peralatan menyelamat baharu. Dalam pada itu, beliau turut mencadangkan semua masjid dan premis kediaman mengibarkan bendera Palestin serta jalur gemilang sebagai simbolik Malaysia sentiasa teguh dengan sifat kebersamaan dalam perjuangan rakyat Palestin membebaskan Masjidil Aqsa. Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis penerangan keadaan Gaza, Palestin di Masjid Sultan Idris Shah II di Ipoh. Sebagai tanda solidariti kepada Palestin, #Quran Hour for Gaza memilih surah Al-Insan untuk dihayati kerana ia syarat dengan peringatan Allah tentang pembinaan jiwa serta solusi kepada krisis kemanusiaan. Pengasas Yayasan Warisan Ummah Ikhlas, Datuk Husamuddin Yaakob, berkata umat Islam di negara ini perlu mengambil ibrah terhadap nasib yang menimpa saudara seagama kita di Palestin serta kembali kepada Al-Quran. Kita nak baca surah Al-Insan ramai-ramai, kita nak faham dan nak masukkan, kerana surah Al-Insan ni akan jadi vaksin untuk selesaikan masalah. Masalahnya bukan di Gaza saja. Kerana yang di Gaza tu mati 3,000 lebih orang, rumah berpuluh-puluh ribu. Tapi yang dalam bahayanya adalah kita ni yang berjuta-juta, berbilion orang Islam yang ada Gaza dan ada Israel dalam setiap rumah, dalam setiap negara. Dan kita lupa yang solusinya adalah kita kena kembali jadi manusia. Tapi manusia yang bagaimana? Terdahulu Datuk Husamuddin hadir sebagai tetamu di program Bual Bicara Assalamualaikum pagi tadi. Menurut Timbalan Dekan Fakulti Quran Sunnah USIM, Profesor Madya Dr. Ahmad Sanusi Azmi, surah Al-Insan telah menggariskan beberapa kriteria untuk menjadi manusia yang abrar dan ia wajar dihayati setiap umat Islam. Dalam surah Al-Insan, Allah Ta'ala ceritakan tentang sifat abrar, iaitu orang-orang yang dianggap tinggi kedudukannya dalam syurga. Ada beberapa sifat yang Allah Ta'ala letakkan. Yang pertama,
sebenarnya syakiron. Mereka ni bersyukur dengan apa yang telah Allah Ta'ala kurniakan pada diri mereka, tetapi tidak memadai sekadar itu. Mereka juga sepatutnya adalah orang yang wayut'imuna at-ta'ama ala hubbihi. Mereka bukan bersyukur terhadap diri mereka sendiri, tetapi tidak lokek untuk memberikan, membantu siapa sahaja yang kesusahan, terutamanya orang yang susah sekarang ni, yang kalau kita tengok #Quran Hour for Gaza, anjuran Yayasan Warisan Ummah Ikhlas akan diadakan esok di dataran kumpulan media Karangkraf, Seksyen 15 Shah Alam. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Seketika nanti, Mawib bantu ringankan beban Ibnu Riza. Bertemu lagi. Anak syarikat milik penuh Amanah Raya Berhad, Amanah Raya Trustees Berhad, meneruskan lagi suri tajaan ke atas seekor harimau bintang atau cheetah yang diberi nama Bolt selama setahun dalam usaha memelihara spesies hidupan terancam itu. Ketua Pegawai Eksekutifnya Zainuddin Suhaimi berkata penajaan Bolt sebagai haiwan angkat berasal dari Afrika Selatan itu merupakan usaha pihaknya bagi membuktikan komitmen ke arah kelestarian perniagaan selain mempromosikan amalan persekitaran, sosial dan tadbir urus yang baik atau ESG. Zainuddin berkata menerusi program CSR Conserve and Care 2023 itu, tajaan meliputi kos penyediaan makanan dan penjagaan veterina Bolt selama setahun, membabitkan peruntukan sebanyak RM16,391 bagi memastikan spesies haiwan yang digelar King Cheetah ini terus terpelihara dan terlindung daripada ancaman kepupusan. Haiwan berkenaan antara 50 spesies harimau bintang yang masih hidup di dunia. Katanya imej Bolt adalah simbolik kepada syarikat pengurusan amanah itu sebagai melambang kecekapan dan ketangkasan selaras dengan matlamat perniagaan ke arah pembangunan ekonomi yang lebih mampan. Sebab kita berasat untuk menjaga spesies macam cheetah ni, macam penerangan tadi cuma ada 50 ekor saja seluruh dunia. So jadi agak terancam lah. So kita sebagai syarikat korporat ni berasat untuk melindungi haiwan-haiwan seperti inilah. Zainuddin berkata bagi perancangan akan datang pihaknya berhasrat untuk memperluaskan skop tajaan kepada spesies haiwan lain tergolong dalam kategori terancam, termasuk mengadakan kerjasama secara kolektif bersama beberapa syarikat lain, namun ia masih di peringkat penelitian kertas kerja. Terdahulu simbolik penyerahan cek tajaan ke atas Raja Cheetah sebanyak RM16,391 disempurnakan Ketua Pegawai Eksekutif ART Zainuddin Suhaimi kepada Timbalan Presiden Zunegara Datuk Rosli Lana yang turut disaksikan Pengerusi Amanah Raya Berhad Tan Sri Idrus Harun bersama Presiden Zunegara Datuk Senior Zaharin Mat Arif serta Pengarah Urusan Kumpulan Amanah Raya Ahmad Fizal Sulaiman Khan.
Pada program sehari itu, Amanah Raya Trustees Berhad turut menyantuni 29 anak-anak yatim dari Persatuan Kebajikan Rumah Anak-anak Yatim Damai menerusi sesi lawatan ke Zon Negara. Selain itu, Amanah Raya Trustees Berhad turut menyalurkan sumbangan zakat sebanyak RM500 kepada 29 anak yatim dan RM5,000 kepada Persatuan Kebajikan Rumah berkenaan bagi memenuhi keperluan asas harian dan pendidikan, membabitkan nilai keseluruhan sebanyak RM19,500. Penyanyi popular era 80-an Ibnor Riza Ibrahim atau Ibnor Riza, 62 tahun yang menghidap kanser limfoma tahap 4 menerima kunjungan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar. Lawatan bersama Yayasan Taqwa Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP itu bagi menghulurkan bantuan sekaligus mengurangkan beban yang ditanggung. Datuk Dr. Muhammad Naim bersama Yayasan Taqwa MAWIP hadir ke rumah Ibnu Riza di Port Dickson Negeri Sembilan petang tadi bagi menyampaikan bantuan berupa wang tunai RM5,000 kepada penyanyi itu. Sepanjang pertemuan selama 1 jam, Datuk Dr. Muhammad Naim sempat memberi kata-kata semangat buat penyanyi itu agar tidak berputus asa dengan ujian yang ditetapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bagi pihak Abang Ibnu Riza ni lah mohon pada semua rakan-rakan di luar sana yang mampu untuk berikan sumbangan yang boleh menyalurkan bantuan dan sumbangan kepada beliau sebab rawatan yang diperlukan ini sangat besar dia punya kos dia. Ibnu Riza ketika ditemui menzahirkan rasa syukur atas sumbangan yang disifatkannya sangat membantu bagi beliau menampung kos rawatan susulannya yang dijadualkan pada hujung bulan ini. Saya rasa alhamdulillah syukur kerana hari ini dapat menerima sumbangan dan setidak-tidaknya dapat juga meringankan untuk next kemo saya ni pada sepatutnya pada 27 hari bulan tetapi dia orang tengah buat appointment untuk saya ditukarkan ke tempat yang tempat lain pula untuk nak tukar ubat tu. Jadi terima kasih kepada Yayasan Taqwa, terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Naim dan terima kasih kepada semua yang sudi memberi sumbangan kepada saya dan keluarga. Sementara itu, isteri beliau Sarimah Sulaiman berkata, walaupun ketika ini bantuan kewangan sangat penting bagi menampung perbelanjaan setiap kali Ibnu Riza membuat rawatan susulan, namun dia amat berharap agar suaminya sembuh seperti sedia kala. Pada saya, dia tabah. Kita kena lagi kuatlah. Puan memang berharap dengan selamatkan. Ya, saya berharap Ibnu sabar kuat sembuh, itu je lah. Doa daripada peminat-peminat dia atas bantuan macam ni lah, membantu dari segi kewangan kan. Doa itu yang saya harapkan sangat. Sebagai tanda solidariti, sama-samalah kita memberi sokongan kepada program khas #Quran Hour for Gaza esok bermula jam 8.30 pagi hingga 9.30 pagi. Sekian untuk malam ini. Saya Al-Muhsin Muhammad Noor dan jurubahasa isyarat Ahmad Hafiz Azamuddin. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.